Saya ada 3 tips untuk study sejarah ni. Yang pertama, awak kena fahamkan fakta. Sebab sejarah ni dia banyak bermain dengan fakta. Kalau awak tak faham fakta, memang susah untuk awak orang cakap skor dalam SPM ni lah. Yang kedua adalah dengan untuk awak tanya soalan dengan cikgu. Bila awak tak faham dan awak tak bertanya, sampai bila-bila pun awak takkan faham. Sebab untuk faham sendiri ni, dia ambil masa sebenarnya. So, amat penting untuk awak bertanya bila awak tak faham. Dan yang ketiga ialah untuk awak buat study group sebenarnya. Ini adalah yang paling penting ataupun cara yang paling berkesan, paling efektif apabila awak nak skor dalam subjek sejarah ni. Bila awak dah fahamkan fakta, bertanya pada cikgu, dan yang ketiga adalah untuk dengan buat study group. Lebih mudah untuk awak communicate dengan kawan-kawan. Dan ketiga, macam mana pula nak skor bang? Nak skor adalah awak kena buat objective question banyak kali supaya awak tahu kat mana kelemahan awak. Dan ketiga, banyakkan tengok video ataupun tengok nota ringkas dekat YouTube. Kerana kat YouTube ni lebih banyak yang mudah untuk kita faham sebab dia ringkas. Dan ketiga adalah dengan awak buat nota sendiri. Bila awak buat nota sendiri, bermaksud awak dah faham dengan apa yang awak belajar. For me, sejarah is something yang berat untuk dibaca. Takkanlah kita nak ingat semua isi setiap perkataan dalam sejarah kan. So, first kali yang boleh dilakukan ialah kita buat nota akronim. Okay. Bila buat nota akronim tu, kita come out dengan something untuk kita ingat. Sebagai contoh, untuk perjanjian Aqabah yang pertama, saya ingat BAT, iaitu beriman kepada Allah dan Rasulullah. A ialah amalan jahiliah ditinggalkan, dan T ialah tolong Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan menyebarkan Islam. Yang second, kita boleh create our own story based on fakta sejarah, macam peperangan apa yang tentang siapa. So kita macam ikut sejarah, ikut flow. So barulah kita macam senang faham. Next, kita buat catat nota kecil dan nota ringkas. Contohnya macam cikgu tengah mengajar, yang sekarang tengah PDPR ni, kita just catat nota yang ringkas, yang kita ambil point dia je. So nanti kita akan buka balik buku supaya kita akan ingat sendiri apa yang kita baca. Next, kita boleh buat latihan sejarah. Yang ni kita just buat topical, latihan topical. Lagi kita improve lah untuk setiap topik. Lepas tu, soalan sejarah ni banyak ulang-ulang. Belajar sejarah ni kita kena, imagination kita kena kuat. Macam contohnya kita kena letak diri kita dalam tempat tu. Barulah kita senang menghayati apa yang berlaku pada peristiwa tu. Lepas tu, lastly, kita boleh juga baca buku sebelum kelas. So nanti cikgu masuk kelas mengajar, so kita macam okay, kita dah tahu dah bahasa benda ni, tapi just kita nak fahamkan balik je apa yang kita belajar, apa yang kita baca tadi. Lepas tu lagi satu untuk kita improve lagi apa pemahaman kita. Okay. Obviously, physics isn't my favorite subject, and to be honest, I didn't really use my physics textbook. Usually, I'll do some searching about the topic that I didn't understand, whether in YouTube or Google, and I recommend you Muhammad Afifi Physics channel in YouTube. It's extremely helpful. If you still didn't understand the topic, you can ask your teacher or your friends or someone who understands well about the topic. You still didn't understand? You can ask us, the SPM Matic. Make sure you know that every subject under the SPM Matic have their own group discussion. You can freely ask questions in there. Other than that, you need to do lots of practices. Lots. Why? Because practice makes perfect, right? Find as many practices as you can. If you have money, you can buy some books. There's lots of books under RM10 in Shopee and Lazada. Or if you need free practices, you can search it on Google or in our physics channel. I am sure the admin provides you lots of exercises and notes in there. And last but not least, it would be better for you to attend any free online tuition too. Pertama sekali, fizik ni dia satu subjek yang berkaitan dengan kehidupan seharian sebenarnya.
macam mana pembiasan cahaya berlaku, macam mana haba, suhu boleh meningkat dan sebagainya. Satunya lagi, fizik ni mempunyai banyak konsep. Jadi perlu fahami konsep. Pertama sekali, buat nota ringkas. Nota penting je lah. Penting. Kedua, punya banyakkan latihan lah. Pertama sekali, pasia, percubaan negeri-negeri tertentu dengan latih tubi fizik lah. Untuk meningkatkan kefahaman kita. Ketiga, banyakkan tulis apa yang penting seperti nama-nama hukum apa. Contoh hukum Newton, apa penerangannya. Akhirnya lah, iaitu kalau dah faham, cuba tengoklah YouTube. Sekarang kan teknologi kan mending sudah di mana-mana saja pun boleh tinggal tutup ilmu. Jadi kita boleh tengok Google, YouTube, itu kasih fahamkan kita lebih detail berkaitan dengan bab yang kita dah faham. Tips nak belajar masuk dalam otak ni, first tu bagi saya lah kan, sebelum saya tidur saya akan baca nota yang sangat simple sebab otak kita ni pun perlukan rehat. Jadi sebelum saya rehatkan otak saya ni, saya perlu baca buku-buku nota yang sangat simple lah. Dan yang kedua, saya akan buat macam print nota yang estetik ataupun tulis ataupun lukis nota tu, saya akan tampal dekat dinding. Jadi setiap kali saya akan bangun, saya akan nampak nota tu setiap hari. Jadi bila peperiksaan tu, jadi kamu akan dapat bayangan apa yang kamu tampal di dinding tu. Itu bagi pendapat saya lah. Gitu. So, kalau abang punya style lah abang punya style adalah abang akan fahamkan dulu bab tersebut. Contohlah sejarah, bab pertama. Abang akan faham betul-betul, abang akan baca dulu. Okay, so aku dah tahu. Bab pertama ni dia berkisarkan fakta tentang apa. Kedua, abang akan buat nota sendiri. Nota sendiri ni maksudnya awak dah faham lah. Ini cara macam mana awak nak bagi nota tu masuk dalam kepala awak ni betul-betul. So, awak kena buat nota sendiri. Bila awak buat nota sendiri, macam abang cakap tadi lah, maksudnya awak faham dengan apa yang awak dah belajar. Dan yang ketiga adalah dengan bertukar pendapat nota dengan kawan-kawan. Pendapat nota, apa benda pula ni bang? So, awak tanya kawan awak, apa nota yang dia buat untuk subjek ataupun bab tersebut. So, awak bertukar. Awak bagi dia nota awak ambil nota dia. Awak tengok pula, oh macam ni. So, awak akan jadi lebih mudah faham dan ada banyak cara lah. Maksudnya, awak tahu macam mana cara dia faham. Oh, dia ada maklumat tentang ni. Awak pula ada maklumat tentang ni yang dia tak tahu. So, bila awak dah ada dua sumber lah senang cerita, awak akan lagi mudah faham. I akan cakap dua benda penting tau. Yang first, korang kena tahu bila waktu yang korang boleh masuk, waktu yang korang suka study lah. Macam ada orang dia suka study pagi, macam pukul 4, 5 pagi gitu. Tak pun ada orang pula suka study malam, pukul 12, pukul 11 macam tu. Sebab ikut korang lah, sebab lain-lain orang lain cara. So korang kena tahu tu dulu. Jadi korang dah boleh plan dah, macam oh aku kena bangun waktu ni, aku kena tidur waktu ni, macam tu lah. So yang kedua pula, korang kena banyakkan waktu study untuk subjek yang korang lemah. Contoh, for me, I lemah Admaths tau. So kalau I lemah Admaths tu, I akan letak kat jadual I dalam seminggu tu 6 hari. Tak pun kalau korang rasa berat sangat kan, 3 kali dalam seminggu tu pun dah cukup dah. Jangan banyak sangat sebab risau. Nanti kadang-kadang kan kita rasa macam asyik math. So tak pun nanti risau nanti kalau kita asyik lebihkan ni sampai terlupa subjek-subjek lain. Sebab kita bukan ambil subjek Admaths je kan. Nak buat timetable ni, first of all kita kena kenal diri. Lepas tu kita kena tahu kelemahan diri kita kat mana. Okay, lepas tu untuk buat jadual ni, kita kena fokus kepada subjek yang lemah. The way untuk fokus untuk subjek yang lemah ni, at least dalam in one day tu, kita kena ada latihan about subjek gila, subjek yang kita lemah. Supaya kita takkan tinggalkan subjek-subjek tu walaupun sekali, walaupun sehari. Kita kena buat dia make as priority. Subjek trust kena ada at least satu dalam sehari. Sebab yang ni needed untuk masuk universiti, as you all know. So kita kenalah balance waktu makan, solat, rehat. At least rehat for only 30 minutes. Barulah kita macam boleh balancekan semua. Tak adalah macam all of day just belajar. Lepas tu untuk petang macam habis PDPR tu, kita boleh just siapkan homework. Sebab waktu tu kita macam masih fresh lagi ingatan apa yang cikgu ajar tadi. So homework tu senang lah kita nak buat.
Okay, but tak pun kalau nak study, kita boleh je ambil subjek yang a bit tricky and hard. Sebab waktu tu macam otak still boleh berfungsi dengan baik. For riadah, kan sekarang PKP, so just work out sikit-sikit je. Macam setajam, jog setempat, just keluar-keluar. Lepas tu sebab benda tu boleh refresh lepas kita penat study. Okay, for night, after Isyak, kita start study around 9. Okay, kalau time ni kita nak buat homework boleh. Tapi macam kita set time around 9 to 10 kita settlekan homework, and up from that 10 to 11 study subjek light macam subjek membaca, BM, BI, sejarah, pendidikan Islam. Lepas tu tidur dalam jam 11. Kena train diri bangun awal lah, cuba-cuba untuk around 5 am untuk start study, sebab time tu memang kita fresh gila otak. Lepas tu jadual tu hias cantik-cantik, baru dah sedap mata memandang. Lepas tu kita lekat kat banyak tempat yang kita selalu tengok supaya kita selalu ingat. Kita set alarm dekat phone supaya as a reminder untuk kita disiplin diri. Tips nak handle study dengan homework ni perlukan agikan masa. Memang sangat-sangat penting untuk agikan masa sebab masa kita dan perbuatan kita ni beza-beza. Jadi terserah dari kamu mau agihkan masa kamu tu dari macam mana. Tapi ini kalau bagi saya lah kan, bagi saya akan buat homework tu dari habis kelas saya terus akan buat homework sampai homework tu habis. Contoh dari jam 1 sampai jam 3 saya siapkan homework saya, lepas tu saya akan tidur dalam 2 atau 1 jam. Yang penting saya ada rehat. Lepas tu malam tu saya akan sambung study dari jam 8 sampai jam 10. Sebab itu jangan paksakan diri kamu untuk belajar dan buat homework. Bila kamu paksakan kamu untuk belajar dan kamu buat homework, nanti kamu akan stres. Kamu akan macam depres apa yang berlaku di sekeliling kamu. Okay? Okay, for me timetable is needed lah. Timetable memang paling penting. Okay. So, okay, kalau you all malas lah sekalipun, kita just disiplinkan diri, kita set time. Contohnya macam, okay, habis PDPR, auto buat homework. For study, for me is better for at night. So, homework macam better buat petang. Kalau nak buat malam juga, set around 9 tu dah start buat homework. Kalau banyak, lajaklah sikit kan. Lepas tu, bahagilah masa 9 to 10 homework, 10 to 11 study. Lepas tu, kalau orang yang morning person, boleh je bangun untuk 4 to 5 am untuk study. Itu memang otak kita fresh gila sebab pagi kan. Around 1 to 3 am pun nice untuk study sebab tak ada orang ganggu, just dengan diri kita je. Tapi the better is kita tidur dulu. Lepas tu baru bangun balik. Baru macam kita refresh balik kan. No distraction. Lepas tu kalau boleh phone, kita buat time lapse. Record diri sendiri. Kita rasa wow, semangatnya nak study. Nak halang mengantuk tu, just take something yang boleh dikunyah. Cuba jaga apa ke. Actually, I'm not that good at managing my time. All I can say is it's not that hard, but it's also not that easy, especially in this corona time. So every day, I will only spend few minutes to share notes or exercises in there. If there's no notes or exercises I could share in the channel, I'll spend that few minutes trying to find solutions and answers for the question they ask that I know in the group discussion. And the rest of the time I use it to study. Aku memang barulah masih SPM Netik ni dan urusan masa berdasarkan jadual lah. Duanya tu apa kalau PDPR, buatlah PDPR dulu, baru buat uruskan yang lain. Selesaikan PDPR, baru hantar kerja dengan cikgu apa semua. Lepas tu habis buat PDPR, buatlah kerja lain seperti study kah, lepas tu uruskan SP Netik kah. Aku matematik tambahan, apa-apa soalan. Kadang aku tengok soalan, aku cuba dulu. Kalau tak dapat, aku serahkan pada admin lain. Tips untuk perniagaan dan ekonomi, macam saya ambil subjek perniagaan. Jadi cikgu saya sendiri sarankan untuk sentiasa rajin membaca fakta-fakta
setiap hari baca perniagaan. Lepas tu contoh dalam perniagaan tu dia ada 10 fakta. Contoh ya, 10 fakta yang kamu perlu ingat hanya 6 atau 8 fakta saja. Sebab kenapa? Dalam soalan tu dia tidak akan minta 10 fakta juga kamu perlu tulis. Tidak semua fakta kamu perlu ingat. Dan yang kedua, banyakkan buat latih to be SPM abang-abang kakak-kakak yang tahun lalu, senior kita yang tahun lalu. Lepas tu, dan yang ketiga, rajinkan tanya senior dan juga cikgu-cikgu yang mengajar subjek perniagaan. Dan yang keempat, banyakkan tengok di YouTube ataupun di perniagaan SPM Netik punya nota. Di sana ada pelbagai nota-nota yang sangat ringkas untuk kamu mengulang kaji. Okay? Okay, pertama sekali mau hafal sejarah ni perlu satunya lagi bukan sekadar hafal tapi fahami apa yang terjadi. Sebab sejarah ni berlaku secara kronologi. Kalau kau hafal sejarah tidak tahu kronologinya memang sukar sikit nak faham. Tu hafal sejarah ni buat akronim, lepas tu singkatan kata, lepas tu buat nota-nota ringkas berkaitan dengan terjadi, lepas tu hafal nama yang tokoh-tokoh lah terutama sekali. Tu kalau mau hafal lebih detail, itulah buat soalan-soalan lah, soalan-soalan SPM kah, soalan-soalan SPM atau percubaan ataupun latih to be lah. Banyakkan latih to be. For me kan, I tak suka hafal. Bukan tak suka tau, macam I kalau boleh nak kurangkan menghafal sebab I ni jenis yang macam lemah sikit tau hafal. So, what I do, cikgu I ajar I untuk hafal keyword je. Macam contoh bab 1 form 4 warisan negara bangsa. Kalau dia suruh terangkan pasal raja, kita dah tahu sesiap dah yang key point dia tu tonggak utama kerajaan, lepas tu dibantu oleh pembesar. So daripada key point ni korang dah boleh huraikan dah. Tak payah nak susah-susah nak hafal sebiji-sebiji sebab kita subjek bukan sikit tahu sejarah. So korang kalau boleh hafal keyword je lah. Tapi kalau korang boleh hafal semua, silakan sebab tak ada paksaan. Sebab ni lain-lain orang lain-lain cara tau. I'm also still struggling about this, but the best efficient way you can do is make your own timetable. But I'm aware that most of us don't have enough time to study alone, right? So another solution that I can suggest is wake up early as you can, better on 3 or 4 o'clock. And for Muslim students, you can also study after Salat Subuh. And to prevent you from getting sleepy, I suggest you go to bed earlier every night, no later than 10 o'clock, and you must go to bed afterwards. But if you cannot make it, then another method I would suggest is to study and focus fully during your online classes. Do your homework and submit it on time. You also need to write down all the important information that your teacher gave during the class. And if there's anything you don't understand, don't hesitate to ask your teacher. But the most important thing I want to tell is don't push yourself too hard. Take a break when you feel tired or have exceeded the limit. Yes, I know, online classes and homeworks are important, but sometimes you need to rest too. Remember, okay? Your physical and mental health is also important. So, especially abang lah kan, masa abang PDPR dahulu, abang akan make sure pagi tu abang akan masuk PDPR, takkan skip. Sebab abang tak nak ada masalah dengan cikgu sebenarnya dan nak keberkaitan ilmu. So, apa yang abang akan buat? Pagi tu abang akan betul-betul all out dekat PDPR. Itu first. All out dekat PDPR. Yang kedua, pada waktu malam lebih kurang 10 ke 11 tu adalah masa untuk abang buat homework dan revision sedikit. Lepas tu tips yang ketiga adalah, ini adalah untuk awak belajar sendiri ya. Abang akan bangun pada pukul 2 ataupun selalunya 3 ataupun 4 pagi. Waktu ni adalah waktu yang paling afdal ataupun waktu yang paling cepat awak pick up sebenarnya. Waktu tu otak sangat fresh sebab awak baru bangun. Apa yang awak perlu buat masa tu? Bila awak bangun 3-4 pagi, bangun basuh muka, ambil wuduk, tahajud dahulu. Lepas tu baru awak buka buku dan fahamkan. Dan pada waktu tu lebih mudah untuk awak masuk dalam kepala otak lah. Sebab time tu adalah masa yang sangat cantik sebenarnya untuk awak belajar sendiri. Bukan pada waktu malam. Adalah yang paling terbaik waktu awal pagi. So, ulang balik. Yang pertama, all out pada PDPR waktu pagi. Malam 10-11 tu buat homework, revision sikit.
Dan yang ketiga adalah buat pada waktu 3 ataupun 4 pagi. Okey.